Okey, saya rasa kita dah boleh mula rekod. Saya nak share saya punya skrin. Okey, ini nota 2 lah daripada minggu lepas. Okey, banyak juga yang kita dah belajar. Okey, antaranya kita belajar pasal compiler, kemudian comment, kita ada line comments, kemudian kita ada block comments. Okey, kemudian kita pergi pada preprocessor command. Okey, tandanya ada tanda pagar ni kan. Okey, kemudian di sini namanya adalah header file, okey, ataupun library. Okey. Kemudian namespace, kemudian kita pergi pada variable. Okey, kita ada contohnya last week kita buat in x, in y, in z, kemudian z sama dengan x plus y, kita boleh see out nilai z tersebut. Ataupun kalau kita nak guna int, kita boleh guna double. Kemudian kita ada n-line, sama ada kita nak guna endl ataupun \n. Okey, saya harap awak dah cubalah yang ni. Okey, jadi kalau kita nak gunakan n-line, endl, kita kena letakkan di luar daripada double quotes ni lah. Okey, contohnya di sini. Kemudian kita ada tanda insertion operator kat sini. Okey. Ataupun kalau kita tak nak guna endl, kita guna \n, tapi \n mesti berada dalam double quotes di sini. Okey, saya harap awak dah cuba. Doktor. Ya. Kalau ada dalam soalan tutur dia tak tulis endl tapi masih boleh dia masih keluar output, macam mana tu? Sebenarnya soalan tutur kena tanya tutor lah, tak boleh tanya saya. Okey. Tak apa, nanti lepas ni kita soal jawab lah. Okey, sekarang ni kita tak boleh nak proceed lah. Okey, nanti saya akan bagi masa untuk tanya. Okey. Kemudian kita ada expression. Okey, sama ada arithmetic ataupun string. Okey, kalau arithmetic maksudnya kalau string expression ataupun string, kita kena letakkan dalam double quotes. Okey. Contohnya length lah dekat sini. Okey, jadinya di sini length kemudian tanda sama dengan di sini akan kita dihasilkan ataupun printed on screen as it is lah. Okey, maksudnya kita takkan ubah. Tapi length di sini adalah arithmetic expression, maka dia akan dinilai lah. Contohnya dalam ni length adalah berapa nilai dia kan. So ni adalah kod yang tak lengkap, so kita tak tahu nilai berapa. Okey, selain tu contohnya kat sini kita ada 7 ataupun 7 tambah 8 sama dengan, tapi 7 tambah 8 sama dengan ni diletak dalam double quote, so dia adalah string expression, so dia akan will be printed out as it is. Kemudian di sini 7 plus 8 ataupun 7 tambah 8 adalah arithmetic expression, maka kita akan nilaikan dia, bukan kita lah, komputer akan nilaikan dan akan dapat 15. Okey, kemudian sini ada pelbagai output lah. Okey, kita dah buat last week. Okey, kemudian apa yang kita buat last week juga adalah kita pergi pada cin. Okey, cara kita nak ambil data apabila kita run kita punya program. Tapi sebelum tu saya rasa ada beberapa perkara, bukan beberapa perkara, banyak juga benda yang mungkin saya kena jelaskan. Jadi saya letak dekat UKM Folio, okey, nota 3, bukan nota 3 lah, kalau pergi pada UKM Folio, sekejap ya, UKM Folio, saya nak share saya punya screen UKM Folio. Okey, jadinya nota yang cin, ada cin, saya letakkan dia ataupun saya namakan dia sebagai nota bab 2 bahagian 3. Jadi saya tambah satu nota yang baru, iaitu nota bab 2 bahagian 2.
Okay, hari ni kita nak cover bahagian 2 dan bahagian 3. Kedua-duanya lah. Okay, actually agak mungkin macam banyak ke, tapi sebenarnya agak banyak yang kita dah cover juga last week. Okay, so pergi pada nota bahagian 2, bab 2 bahagian 2, ataupun kat sini namanya nota 3 lah sebenarnya. Cara saya susun tu lah. Okay, okay, ni notanya. Saya nak share. Okay, so last week kita dah belajar tentang int dengan double. Contohnya int x double y sebagai contoh. Okay, jadinya sebenarnya ada pelbagai jenis data lah. Okay, kita ada int x contohnya, double y. Okay, tapi kalau merujuk pada nota tu sebenarnya ada berapa jenis data. Okay, yang pertama sekali adalah simple. Okay, ini data types. Kita ada simple, kemudian kita ada structure ataupun structured lah. Okay, kemudian kita ada pointer. Okay, kita structure ni akan belajar dalam kursus ni, dan pointer saya rasa bergantung kepada pensyarah yang mengajar tu lah, sempat atau tak. Okay, jadinya untuk simple, kalau dah tengok pada nota tu, ada 3 jenis, okay, ataupun 3 kategori, iaitu kita ada integral, kemudian kita ada floating point, dan kita ada satu lagi enumeration. Okay, yang kita akan fokus pada integral dan floating point. Sebagai contoh, integral kita ada, contohnya kita ada integer, okay, yang kita dah belajar last week. Kemudian kita ada char, iaitu character, dan kita ada boolean, dan ada lagi contohnya long, dan ada beberapa jenis lagi lah. Okay, boleh tengok dalam nota atau dalam buku. Okay, untuk floating point, okay, kita dah jumpa juga sebelum ni. Okay, sebagai contoh kita ada secara mudahnya floating point ni dia untuk nombor perpuluhan lah. Okay, sebagai contoh float. Okay, ataupun yang kita dah jumpa sebelum ni iaitu double. Selain itu ada lagi long double. Okay. Dan beza sebenarnya untuk contohnya untuk float double dan long double ni adalah dari segi berapa besar huruf ataupun nombor yang dia boleh simpan lah. Okay, boleh tengok dalam nota tersebut. Okay, dia berbeza, differ in the set of values they can represent. Kita akan tengok nanti jadual di bawah. Okay, kemudian kembali kepada kita punya nota kita. Okay, sebagai contoh, kita pergi pada integral, kita ada integer. Okay, untuk integer, kemudian the most common storage allocation given by computer for this type is 4 bytes. Okay, ada 4 ruang lah, ada 4 bytes. Okay, ingat 1 bytes ada 8 bits. Okay, kemudian kita ada bool. Bool ni boleh simpan 2 value saja, iaitu true and false. Tapi awak akan belajar nanti. Kemudian char, iaitu character, untuk simpan huruf lah. Sebenarnya bukan huruf saja, apa-apa pun boleh, tapi dia hanya satu simbol saja. Contohnya A besar, A kecil,
kosong, tanda ringgit ni kan, tanda dolar. Okey, tapi bezanya char ni adalah bila kita nak gunakan dia, kita kena letak single quotes. Okey, kiri dan kanan, nanti kita akan tengok. Okey, jadinya char, kita dalam char ada kosong, okay, di sini, dan dalam integer ataupun double kita boleh letak X dengan kosong juga, tak ada masalah kan. Tapi sebenarnya kosong dalam ataupun sifar dalam integer ataupun sifar dalam double tak sama dengan sifar dalam char. Kita kena rujuk nota, tak silap saya nota 1, okey, untuk yang pengenalan. Okey, di sini okey, boleh tengok dalam jadual. Okey, yang saya tengah tunjukkan di sini. Okey, kalau kosong, boleh tengok kosong. Okey, nilainya adalah 48. Okey. Tapi karakter kosong nilainya berapa? Sekejap ya, saya kena tengok sekejap. 48. Okey, tak jumpa pula saya. Okey, ataupun kalau tengok sini null ni nilainya adalah kosong. Okey, tapi untuk kosong karakter nilainya adalah 48. Okey, maksudnya integer untuk kosong dengan karakter kosong nilainya lain lah. Okey, tapi jangan risaulah sebab selalunya kita tak gunakan sangat pun karakter kosong, sebab biasanya kita akan gunakan kosong sebagai integer, sebagai satu nombor lah, bukan sebagai karakter. Okey, kemudian floating. Okey, sebabnya ada pelbagai jenis ni, sebabnya dulu masa komputer baru ada lah kan, jadinya storage untuk data sangat mahal lah. Okey, komputer sangat besar, okey, dan sangat mahal lah untuk storage tu. Jadinya bila kita nak gunakan suatu jenis nombor, kita gunakan ikut kepada keperluan dia, ataupun berapa banyak lah. Kalau kita nak guna integer, kita takrifkan sebagai integer. Tapi sekarang ni sebab komputer dah makin murah, kan, storage pun tak semahal apa yang kita ada sebelum ni, maka sekarang ni mungkin jenis-jenis ni banyak yang kurang relevan lah. Okay, saya rasa bagi contoh float mungkin kita kurang gunakan, kita banyak gunakan double, ataupun kalau kita nak lebih lagi, nak simpan nombor yang lebih besar, kita gunakan long double. Okay, kemudian nombor 8, ni hanya untuk mungkin ada yang nak try. Okay, untuk di sini untuk tunjukkan perbezaan bila kita gunakan pemboleh ubah ataupun jenis data yang berlainan. Okay, saya dah tulis kod dia sebenarnya. So saya just share saya punya code blocks. Okay, so kat sini saya nak buka saya punya program. Okay, mungkin takut ada yang tak berapa faham. Okay, CMath kita akan pergi esok rasanya. Okay, ini adalah library untuk math function. Okay, kemudian di sini apa yang kita nak buat adalah kita nak kira tujuan kita lah. Okay, tujuan saya letak komen kat sini. Kita punya purpose, okay, to calculate cost ataupun arc cost negatif 1. Okay, arc cost kalau dah guna calculator shift cost kan. Okay, arc cost ataupun inverse kepada fungsi cost. Okay, iaitu negatif 1.
Jadinya cara dia adalah kita akan kira arc cos ni negatif 1, okey, menggunakan fungsi dalam CMath. Okey, bila kita gunakan fungsi dalam suatu library, kita kena ikut dia punya peraturan dia, sintaks dia, iaitu namanya adalah A cos. Kemudian kalau negatif 1 lah kita type negatif 1. Okey, kita tak buat arc cos negatif 1 sebagai contoh kan. Okey, kita ikut peraturan yang ditetapkan oleh library tersebut, iaitu A cos, kemudian dalam kurungan X, apa-apa nilai yang kita nak cari. Okey, jadi saya komen dulu yang semua ni. Okey, kita ada A cos negatif 1, kemudian kita nak kira, jadinya kita simpan dia sebagai pi, dan pi kita takrifkan dia sebagai integer sebagai contoh. Okey, tapi di sini arc cos negatif 1 bukanlah suatu nilai integer. Okey, dia adalah nilai perpuluhan. Okey, jadinya di sini kita pi adalah pi. Okey, sebab kita tahu sebenarnya arc cos negatif 1 adalah pi kan. Kita ingat kalau kita ada graf cos, okey, cos pi akan dapat negatif 1. So kalau kita invert, okey, arc cos negatif 1 kita dapat pi. Okey, sorry mungkin takut ada yang keliru, so saya kena lukis sikit. Sekejap ya. Okey, kalau kita pergi macam ni. Okey. So ni adalah graf cos. Okey. Kemudian cos X lah. Katalah ni X, ni Y. Jadinya kita ada nilai di sini. Negatif 1, banding 1. Ni adalah pi. Okey, so kat sini kita tahu arc cos negatif 1 adalah pi. Okey, so sekarang ni kita nak kira, okey, arc cos negatif 1 ni. Sepatutnya akan dapat nilai pi lah. Tapi nilai pi adalah nilai perpuluhan dan komputer tak akan bagi kita nilai pi, simbol pi tu dia akan bagi kita nilai perpuluhan kepada pi tersebut. Okey, so kembali pada kita punya program. Sekejap ya. Okey, di sini, okey, andai katalah kita kira arc cos negatif 1, kita simpan dia sebagai pi, yang mana pi adalah integer. Okey, kita boleh cout sebagai contoh. Sorry. Okey, end line. Kemudian kita boleh compile. Okey, tak ada masalah, grammar betul, dan kita check, dapat jawapan 3. Okey, tapi kita tahu ni bukanlah nilai pi yang sebenar. Ni hanya dia bundarkan je lah. Okey, ataupun dia ambil saja nilai yang ada di depan. Okey, sebenarnya dia adalah 3.142 dan sebagainya. Jadinya apa kita nak buat adalah kita nak takrifkan satu lagi pembalik ubah double pi arc cos negatif 1. Okay. Cumanya dekat sini akan ada masalah sebabnya pi ni ditakrifkan sebagai 2 kali. Sebagai integer dan sebagai double. Okey, jadinya tak boleh nak bezakan lah. Jadinya kita buat pi 1, ini adalah pi 2, kemudian kita buat lagi beberapa jenis yang lain. Okey, seperti dalam ni, kita buat jenis float dan sekejap ya. Kita buat float dan long double. Okay, so double, okay, double yang ketiga. Saya padamlah double yang kedua tadi. Okay, so kita ada int untuk nilai pi, kemudian float pi, double pi, kemudian long double pi. Okay, kalau awak tengok macam dalam nota tersebut, untuk float, bila kita buat negatif 1, kita kena buat 0.0 times
F, capital. Maksudnya adalah float lah. Okay, float. Kemudian untuk long double sama juga, kita buat negatif 1.0 L. Di mana L ni adalah long double. Kemudian kita akan see out nilai pi untuk ke semua jenis ni. Int, float, double, long double. Okey. Caranya macam awak dah tahu, macam awak dah pernah buat sebelum ni. Okey, sama saja. Kemudian awak compile. Okey, tak ada masalah. Dan awak dapat nilai seperti inilah. Okey. So bila pi 1, nilai jenisnya integer akan dapat 3. Pi 2, jenisnya adalah float akan dapat sebegini. Kemudian pi 3, jenisnya double akan dapat lebih panjang lah titik perpuluhan dia. Kemudian long double akan dapat lebih lagi lah panjang. Okey, jadinya setiap jenis data ni dia ada nilai kejituan lah, precision yang berbeza lah. Okey, nanti dari segi penghasilan titik perpuluhan ni nanti kita akan pergi esok bagaimana kita nak kontrol bilangan titik perpuluhan yang ditunjukkan dalam kita punya skrin hitam. Okey. Kemudian pergi pada kita punya slide. Okey, boleh tengok story size. Okey, saya tak terangkanlah di sini, awak kena cuba. Senang je. Okey, story size just gunakan fungsi size of, masukkan, nanti dia akan bagi tahulah. Okey, untuk X dan Y, okey, sorry, kalau integer dia akan bagi 4 byte. Kalau double dia akan bagi 8 byte. Okey, awak boleh check lah. Sama juga kalau integer dia akan dapat 4, kalau boolean 1, double 8, long double 12. Okay, that's why long double dia boleh hasilkan lebih panjang lagi titik perpuluhan untuk pi yang kita tengok tadi. Okay, ni cara nak tentukan. Boleh kira. Okay, tapi saya rasa tak penting sangat kot. Okay, tapi awak boleh cubalah nak kira bagaimana dia dapat. Sebagai contoh kat sini, untuk integer, had untuk nombor yang boleh disimpan oleh suatu pemolik ubah integer adalah daripada berapa ni? 2 bilion 2 bilion 147 juta 483,648 lah, daripada negatif sampai positif. Tapi kalau perasan kat sini untuk integer dan untuk nombor-nombor yang lain, kebanyakannya nilai untuk integer ni dia akan kurang 1. Di sini sebagai contoh, di sini adalah 648 tetapi di sini adalah 647. Sebab apa? 1 ruang diperuntukkan untuk kosong. Okay, that's why dia tak balance lah, negatif dan positif. Awak boleh cari kat dalam internet, dalam buku. Kemudian untuk variable declaration, kita dah belajar sikit. Okay, contohnya sebelum ni kita dah tengok macam mana kalau kita ada, sekejap ya, kita ada variable sini kot. Okey, kita ada X, Y, Z dan sebagainya. Okey, sorry, saya lupa nak share screen. Okey. Ni adalah, bukan yang ni. Okey, ni adalah last week. Okey, kita ada sebagai contoh X, Y, Z. Okey, di sini kita declare. Okey, dan di sini kita beri nilai kepada kita punya pemolik ubah ataupun kita bagi nama initialization of X. Kemudian bawah ni adalah initialization of Y. Kemudian kat sini adalah arithmetic calculation for Z lah, baris nombor 10. Okey. Tapi secara mudahnya, okey, macam saya cakap sebelum ni, kita boleh gabungkan dia. Okey, saya tengok kalau
ada kodnya kat sini. Kita gabungkan. Okey, kita boleh gabungkan sekali. Contohnya double length, width dan area. Kita declare and initialize simultaneously lah kat sini. Okey, kalau kita ada jenis yang lain, contohnya kita ada int, kita boleh letak di bawah lah int x, kemudian y sama dengan 3 sebagai contoh. Okey, ni saja recap saja. Okey, kemudian sebabnya kita boleh pergi pada kita punya nota. Okey, sekejap ya. Okey, yang ni pun awak dah jumpa macam saya cakap last week, ada benda dalam slide ni yang awak dah tengok. Okey, sebagai contoh dekat sini, okey, kita nak cari average. Okey, kita ada grade 1, grade 2, total dan average. Okey, kemudian kita nak cari average untuk dua nombor tu. Okey, sebagai contoh, saya ada kot dia punya slide dalam ni. Dia punya code. Open, sekejap ya. Expression store average. Okay. Oops, sorry. Okay. Sorry, kenapa ni? Okay, katalah kita ada dua nombor. Okay, mungkin saya buat satu-satu lah. Okay, kita nak cari purata untuk dua nombor. Okay, so apa yang kita boleh buat? Okay, ni kalau siapa yang dah buat latihan mungkin tak ada masalah. Okay, so double, katalah kita ada dua nombor, double, kita namakan dia grade dan grade 2. Okey, maksudnya kita akan beri nilai, katalah ni adalah markah pelajar. Okey, ada dua orang pelajar, ni adalah markah untuk pelajar pertama, ni adalah markah untuk pelajar kedua. Jadinya apa kita buat adalah kita akan cari dia punya purata. Okey, jadinya kita nak cari average. Okey, yang mana average mestilah grade 1 tambah grade 2, kemudian bahagikan dengan 2. Okey, semikolon. Di sini average kita kena declare juga, jadinya kena tambah pada baris pertama, baris kelima average. Okay. Kemudian kita dah kira, kita boleh see out. Okay. The mean ataupun the average, mana-mana lah kan. The mean of the number is average. Okay. Okay, tak ada benda yang baru sangat. Okay, sebab kita dah tengok minggu lepas. Okay, so kita ada operasi aritmetik, penambahan dan juga bahagi. Okay, jadinya kita boleh compile. Average. Sekejap ya, saya tengok. Grade was. Okay. Sini saya terspace. Okay, kita compile. Okay, the mean of the number is. Saya tak masukkan nombor. Okay, let's say grade kita masukkan 90. Kemudian grade 2 kita masukkan 92. Okey, dan kita boleh run, compile, tak ada masalah, dan kita run dapat the mean of the number is 91. Okey, tak ada benda yang baru, dah tengok dah last week.
Okey, selain tu kalau awak nak cepat, okey, awak boleh buang certain baris. Okey, sebagai contoh saya nak save dia kat sini B sorry. Okay, so kalau awak nak cepat, awak boleh buang, tak perlu average. Di sini pun tak perlu. Okay, so ambil the whole baris nombor 6. Awak letak je dalam cout dekat sini. Okay, jadinya di sini the mean of the number is adalah suatu string expression dan grade 1 plus grade 2 divided by 2 adalah satu arithmetic expression. Then awak boleh compile. Okay, nampak sikit. Tak ada masalah. Dan awak dapat dia punya output. Okay, kemudian pergi pada slide kita. Okay, sebelum kita nak take file sekejap. Apa yang saya nak sampaikan sebenarnya adalah kita recap balik apa yang kita dah buat last week. Okay, tapi sebenarnya saya tunjukkan sedikit yang berbeza. Okay, saya pergi pada average arithmetic assignment operator. Okay, ini sebenarnya saya nak tunjukkan. Kalau ni ada diterangkan dalam nota. Okay, basically kita ada suatu integer dengan namanya 6. Okay, kemudian 6 kita initialize dengan nilai 1. Kemudian baris ke-6 kita ada 6 equals to, okay, sama dengan, okay, kita tahulah sama dengan tanda ni selalunya kita panggil sama dengan lah kan. So 6 sama dengan 6 plus 2. Kemudian kita nak cout. Okay, pada baris nombor 7 ni. Okay, sekarang 6 adalah nilai dia 1. Kemudian kita lakukan satu operasi penambahan. Kemudian kita nak cout. So apakah hasil pada cout ni? Okay, kalau ada yang boleh jawab ke sebagai contoh. Type ke kalau nak. 3. Yang lain ada jawapan ke? Jawapan yang berlainan. Okay. 3. Ada yang jawapan lain? Okay, awak akan jumpa banyak kali lah benda-benda yang macam ni lah. Okay. Okay, 3. Okay, baguslah. Okay, betul jawapannya 3. Okay, sebabnya bila kita bila berlaku perkara yang macam ni, okay, saya bagi space sedikit. Okay, apa yang akan dibuat oleh C++ adalah dia akan selesaikan mula-mula solve. Saya tulis kat komen ni. Dia akan solve the right hand side. Right hand side lah kan. Then dia akan assign to left hand side. Maksudnya macam ni, bila kita ada 6 1, apa yang dia akan buat adalah di sini 6, dia akan baca yang belah kanan dulu. Belah kanan kepada tanda ni lah, ataupun sebenarnya kita kata tanda sama dengan lah. Okey. Apa yang dibuat adalah dia akan gantikan 6 kepada 1, kemudian 1 tambah 2 dapat 3. Kemudian dah dapat 3, maksudnya the whole statement ni akan jadi 3. Dan sekarang ni 6, nilai 3 ni akan disimpan dalam satu pemboleh ubah yang namanya adalah 6. Jadinya nilai 6 sekarang adalah 3. Okey, jadinya apa yang saya nak kata kat sini, tanda sama dengan ni sebenarnya bukanlah sama dengan sebenarnya. Okey, dia adalah dipanggil sebagai it's called assignment operator. Okay, kita assign 2 kepada
6. Okey. Jadinya gitulah. Okey, ataupun kalau dengan kata mudahnya kita boleh buat 6. Sorry, mungkin saya kena tulis sikit kot. Di sini bila kita ada 6 equals to 6 plus 1. Ini bermaksud ni adalah 6 old, ni adalah 6 new. Okey, tapi disimpan dalam komputer sebagai 6 lah. Okey, dalam ruang yang sama, pada tempat yang sama dalam komputer kita, iaitu tempat yang mana di-assign untuk 6. Okey. Sekejap ya, saya tengok. Nanti kalau untuk maklumat lanjut boleh tengoklah dekat nota. Okay, so saya rasa boleh rehatlah kot dalam 5 minit. Atau siapa-siapa nak ada soalan boleh tanyalah sambil boleh take 5. Doktor. Ya. Apa function ENDL? Apa? ENDL? ENDL untuk baris baru. Kalau dalam kata yang mudah lah. Okay. Kalau boleh ganti backslash kan? Boleh backslash n boleh juga. Boleh kan? Boleh. Okay. Kalau tak ada ENDL, dia akan jadi satu ayat yang panjang. Okay. Macam Kalau dia tak ada ayat tu pergi bawah lah. Betul. Maksudnya ayat tu tak pergi bawah, dia akan berterusan. Okey. Mungkin saya boleh kalau tak, macam mana? Kalau ENDL tu tak ada ke pun dia masih output dia masih output yang betul. valid kan? Betul. Dia tak ada masalah. Okey. Tapi maksudnya secara grammarnya tak ada betul lah. Tapi apa yang awak nak? Kalau awak nak maksudnya kalau awak nak dia berada di baris seterusnya, baris bawah, maksudnya awak perlu gunakanlah n-line. Sebab komputer ni dia tak tahu apa kita nak kan. Dia bergantung pada arahan kita lah. Which is kalau ada n-line, ENDL, so dia akan ikutlah. Kalau tidak dia akan print saja sampai penuh lah awak punya skrin hitam tu sampai hujung. Maknanya dia jadikan output kita lagi kemas ke? Betul. Jadi kemas jugalah kan. Kalau panjang sangat pun susah kita nak tulis kan. Okey. Tapi ada orang dia bagi dia kemas tu satu baris yang panjang kan. Bergantung lah. Okey. Tapi bagi saya ialah saya setujulah. Kalau lagi kita buat baris yang berbeza mungkin lebih kemas lah. Doktor. Yep. Integer dengan double tu maksud dia apa? Integer dia Integer seperti mana nama dalam English lah. Untuk integer 1, 2, 3, 4. Double ni senang. Double ni adalah bukan integer lah, iaitu titik yang ada perpuluhan. Okay. Sebabnya dalam komputer dia tak dapat nak bagi kita pecahan. Okay, 2/3 tak boleh kan. So dia akan, ataupun 3/4 kan, 0.75 sebagai contoh. So semua tu masuk dalam kategori double lah, atau kategori perpuluhan selain daripada integer. Oh, selain daripada integer kita key in double lah. Senang cerita macam tu lah. Okay. Tapi macam saya cakap sebelum ni, sebenarnya kita dalam kursus ni ataupun sebenarnya dalam programming sendiri, kita bukan deal dengan data jenis nombor sahaja. Okay. Kita deal juga dengan data yang jenisnya ayat. Okay, karakter ataupun string. Okay, jadi saya akan tunjukkan mungkin hari ni atau esok, saya rasa esok lah kot, tak sempat hari ni.
bagaimana bila data kita adalah jenis string. Okay, contohnya nama orang. Okay. Dia berbeza dengan maksud data yang kita tahu selama ni. Kan, selalunya kita kata data nombor, tapi data bukan macam tu. Contohnya data dalam Twitter. Macam mana orang analyse data dalam Twitter? Apa yang kita tweet kan? Apa yang kita guna dalam Instagram contohnya. Okay, data ni dalam bentuk perkataan. Orang analyse perkataan tu. Okay, hashtag tu dia kajilah. Okay, bukan jadinya data sekarang, terutamanya untuk masa sekarang ni lah, bukan pada nombor saja. Data ni boleh jadi apa-apa bentuk dan sebagainya. Okey, saya rasa ramai lagi tak isi kehadiran. Okey, saya letak balik dia punya URL dia. Okey, tolong isi kehadiran. Okey, ada dalam meeting chat. Dah 5 minit dah kan? Okey. Kita sambung. Ni pun dah tengok juga. Okey, arithmetic operator. Kita ada tambah, tolak, darab, bahagi dan kita ada remainder. Okey, sebagai contoh, kalau 4, kalau kita see out, contoh dalam saya punya slide ataupun nota saya ni, kita see out 4/2, kita akan dapat 2. See out 4 and then persen ataupun modulo, okey, 2, kita akan dapat kosong. Sebabnya simbol di sini adalah untuk kita cari remainder. Ataupun kita panggil modulo lah, mod 4 mod 2. Kemudian 5/2, kita akan dapat 2. Sebab apa? Sebab 5 dengan 2 kedua-duanya adalah integer. Jadinya kalau kita tak nak 2, kita kena letak 5.0 ataupun 2.0. Okey, ataupun saya boleh tulis sedikit dekat sini. Okey. Kalau kita buat cout 5/2 kita akan dapat 2. Jadi tak betul lah kan, seharusnya mestilah kita nak jawapan yang tepat. So caranya kita buat cout 5.0/2 lah.
Okey, nanti kita akan dapat 2.5. Okey, saya tunjukkan last week. Ataupun satu lagi, kita letak point 0 tu kita letak dekat belakang 2. Maksudnya 2.0, then kita akan dapat 2.5. Okey, tu adalah daripada nota lah. Kemudian sama juga, ataupun kalau begini, okey, katalah kita buat di sini, nombor 1, 2, 3, 4 ni kita siap terus nombor, tapi nombor 5 ni kita takrifkan satu pemboleh ubah X, jenisnya integer, nilainya 5. So bila kita see out X bahagi 2, kita masih akan dapat 2. Sebab X dekat sini adalah integer 5. Tapi kalau kita buat double, maksudnya di sini kita siap kita akan dapat 2.5, iaitu apa yang kita nak lah, selalunya lah, iaitu double 5 bahagi 2, atau dengan kata lain 5.0 bahagi 2. So kita akan dapat 2.5. Kemudian ada operator precedence. Okay, so sama juga dalam matematik yang kita dah tahu, iaitu darab, bahagi dan mod. Dia ada same level of precedence. Kemudian tambah dan tolak pun ada same level of precedence, tapi tambah dan tolak of course lah nilainya lebih rendah daripada darab, bahagi dan mod. Okey, seperti yang ditulis pada poin nombor 3 di sini. Okey, jadinya boleh tengoklah. Okey, saya akan post dia punya code. Okey, tapi example yang simple je. Cuma bila kita ada begini, okey, nombor 5 ni. Okey, dalam masa seminit boleh kira. Siapa boleh kira dalam masa seminit? Ataupun kamu kira lah, okey. Dalam masa seminit, boleh tolong tulis jawapan ni dekat meeting box, chat box. Berapa jawapan dia? Okey, so macam biasa, macam matematik biasa. Darab, bahagi. Okey, nanti kita nak check lah. Dah ada dah jawapan dia, sorry, 23. Okey, saya terletak pula jawapan dekat sini. Okey, tak apa, basically saya nak tunjuk sikit je. Bila kita ada same level of precedence, kita sebaik-baiknya kita gunakan kurungan lah. Okey, sebagai contoh, kita boleh buat sama-sama sebab saya dah terbagi jawapan dia. Kita ada 3 tambah 7 tolak 6. 3 tambah 7 tolak 6. Tambah 2 kali 5. Tambah 2 kali 5 bahagi 4. Okey, tambah 6. Okey, so kat sini yang critical of course lah yang di sinilah. Okey, dan bahagi di sini. Okey, so di sini kita boleh buat kurungan. Sekejap ya. Okey, di sini kita ada ni boleh satu kurungan. Ni boleh satu kurungan. Okey, so kita dapat 10 tolak 6, 4. Tambah 10 bahagi sekejap ya. Dekat sini, okey. Dekat sini ada isu sikit kan. Sebab apa? Darab dengan bahagi dia adalah same level of precedence. Okey. Sekejap ya, saya rasa macam tertinggal something. 2 kali 5 bahagi 4 tambah 6. So 10, 4. Sekejap ya. Macam salah je ni. Low. So di sini jadi 10 bagi 4 tambah 6. Sekejap ya. Saya rasa salah ni. Sekejap ya. Saya cek balik. Precedence. Bagi saya beberapa saat. 3 kali 7 kot.
Oh sorry, ni bukan tambah tapi dia adalah kali. Okey, so dekat sini saya kena padam balik. Kat sini dia adalah kali. Okey, darab. Okey, so bila darab kita ada macam ni. Darab. Dan di sini pun kita ada darab. Kemudian sebenarnya kat sini kita ada darab dan bahagi, dia same level of precedence. Okey, tapi saya nak terangkan kejap lagi mana kita patut pilih dulu. So kita selesaikan guna tangan lah, kalau kita guna kod terus dapat kan. So di sini adalah 21. Okey, tolak 6 tambah yang dalam kurungan ni sekejap ya. Tengok balik. Sekejapnya saya fikir Q4 2. Okey, dekat sini bila berlaku darab dengan bahagi, okey, dia adalah kat sini darab dan bahagi adalah dia ada same level. Okey. So kita akan ambil dari kiri. Okey. So start from left. Maksudnya kita akan buat 2 kali 5 dahulu. So kita dapat 10 bahagi 4 tambah 6. Okey. Sinilah, ni yang penting lah. Okey. Kemudian kita boleh selesaikan terus sebab yang ada hanyalah di sini 21 tolak 6 tambah 10 bagi 4, dua-duanya adalah integer. Jadinya 10 bagi 4 adalah 2. Okey, sebab dua-duanya adalah integer. Kan? Kalau 10.0 bagi 4 adalah 2.5 lah. Okey, tapi sebab 10 bagi 4 dia dapat 2. Okey, so kat sini jadi 23. Sebab ada tolak 6 tambah 6 habis 23. Okey. Doktor, kenapa dia round off ke 2? Kan 2.5 kan kalau round off jadi 3. Oh tak, ini bukan round off Ni yang macam saya cakap sebelum ni. Bila kita ada integer bahagi dengan integer, dia bukan round off pun. Dia akan ambil nilai integer di depan saja. Okey, contohnya macam saya tunjukkan dalam nota tadi. Okey, bila ada, sekejap saya pergi pada nota saya. Nota 3 kot saya rasa. Okey, macam ni. Bila kita ada 5 bahagi 2, okey, kita tahu jawapannya adalah 2.5. Tu secara matematik. Tapi dari segi komputer, 5 bahagi 2 jawapannya adalah 2. Iaitu dia akan ambil integer sahaja. Okey. That's why lah kalau kita nak jawapan yang tepat, kita kena letak 5.0 bahagi 2. Okey, integer bahagi integer akan dapat integer. Dia takkan bagi integer bagi integer dapat double, tak boleh. Okay. Kalau nak dapat double jawapannya, mesti salah satu sama ada kita punya numerator ataupun denominator mestilah double. Okay, that's why kita tambah 0.0 sama ada dekat belakang 5 ataupun dekat belakang 2. Okay. Kemudian di sini awak boleh tengok. Okay, kemudian ada mixed expression. Ada beberapa jenis expression, iaitu yang paling penting adalah mixed expression lah. Okay. Iaitu kalau kita ada campuran, okey, kat sini integer tambah integer, hasilnya integer. Di sini double tambah darab double akan dapat double. Okey, di sini integer tambah double akan dapat jawapannya double. Okey, macam bahagi juga. Hasilnya adalah double. Okey, di sini saya ada terangkan. Okey, same type sama ada integer dengan integer ataupun double dengan double. Kemudian kita ada mixed type, iaitu integer dengan double ataupun double dengan integer. Okey, boleh tengok. Kemudian ni adalah typecasting. Okey, saya rasa yang ni last code untuk hari ni. Nanti kita akan sambung yang lain.
Typecasting adalah awak nak convert awak punya expression ataupun boleh ubah kepada jenis yang lain lah. Okay, so kalau sebagai contoh ada, saya nak tunjukkan kod saya. Kat sini, okay, typecasting. Okay, simple je. Okay, sorry. No. Okay, katalah saya ada nilai 7.9. Okay, kita tahu 7.9 adalah double. Okay, jadinya caranya adalah saya nak komen yang lain. Saya nak tukar 7.9 kepada integer. Okay, command dia adalah static cast. Okay. So kalau saya nak type satu persatu, okay, static or cast, kemudian kena ada tanda di sini, okay, less than kan, tanda less than, kemudian apa jenis yang saya nak tukar, saya nak tukar integer, yang saya tutup, kemudian nilai yang saya nak masukkan, contohnya kat sini 7.9. Okay, nanti 7.9 dia akan convert kepada integer, iaitu 7 lah. Okay, kita tahulah kan, obvious lah. Okay, so kita boleh see out, then kita boleh inline. Okay, tak perlu inline pun tak apa, takut ada yang keliru. Okay, kita run. Okay, syntax tak ada masalah, dan kita dapat 7. Okay. Kemudian selain itu kita boleh juga gunakan sebagai contoh kat sini sekejap ya, saya takrifkan satu pemboleh ubah X, nilainya adalah double, jenisnya adalah double, nilainya adalah 7.9, sama macam di atas. Kemudian saya static cast, saya nak ubah dia kepada integer. Sebabnya X adalah double sekarang ni, saya nak ubah dia kepada integer. So saya letak int, kemudian kurungan, saya letak X. Okay. Maka bila saya run, saya letak komen sikit, saya letak inline kat sini. Bila saya run, saya dapat 7 lah. Okay. 7 yang pertama ni adalah untuk baris nombor 5. Dan 7 yang kedua ni adalah untuk baris 7 dan 8. Okay. Selain tu, saya boleh juga gunakan sebagai contoh, kalau saya tak nak, sekarang ni X adalah integer, X adalah double, tapi saya juga boleh gunakan sebagai contoh, kalau A. Okay, ini adalah karakter A. Okay. Sebab apa saya tahu macam mana saya tahu dia karakter? Sebab saya letak tanda single quotes kat sini. Okay, so saya nak tukar karakter A ataupun karakter kepada huruf A besar, capital A, kepada integer. Dan baris seterusnya saya nak convert huruf A kecil kepada integer. So saya run dan saya dapat huruf A besar adalah 65, huruf A kecil nilai integernya adalah 97. Okay, so saya minta awak tolong bacalah. Okay, tolong try. Okay, dan kita akan pergi pada topik yang lain esok lah. Okay, maaf sebab saya dah lewat 2 minit kot. Okay, siapa yang tak isi attendance boleh isilah. Okay, dan siapa yang nak beredar boleh beredar lah. Tapi siapa yang ada soalan boleh stay. Okay, saya akan ada stay dalam 10 minit macam tu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama.